Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini kita dengar beberapa buah hadis dan potongan ayat Al-Quran mengenai ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan insyaAllah. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'afun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka mereka itulah orang yang beroleh pahala berlipat ganda. Wa qala ta'ala wad'uhu mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beribadahlah dengan mengikhlaskan amal agama, dan beribadahlah dan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepadanya ialah amalan yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa paras kamu dan tidak juga pada harta kamu, tetapi Allah memandang hati dan amalan kamu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa paras kamu dan tidak juga pada harta benda kamu, tetapi Allah memandang keikhlasan hati dan amalan kamu. Keterangan, yakni keputusan keredaan Allah bukanlah berasaskan rupa paras dan harta kamu. Sebaliknya, dengan melihat hati, keikhlasan dan amalan kamu, yakni sebanyak mana ikhlas ada dalam hati. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amalan bergantung kepada niat. Seseorang itu akan mendapat sesuatu hanyalah berdasarkan apa-apa yang telah dia niatkan. Oleh itu, sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, yakni tidak ada perkara lain yang menyebabkan dia berhijrah selain daripada untuk mendapat keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hanyalah untuk Allah dan Rasulnya, yakni dia akan mendapat ganjaran hijrah tersebut. Dan sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan apa-apa perkara dunia ataupun untuk berkahwin dengan mana-mana wanita, maka hijrahnya itu hanyalah untuk apa-apa yang telah dia niatkan dan tidak ada apa-apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal bergantung kepada niat. Seseorang itu akan mendapat sesuatu hanya berdasarkan apa-apa yang telah dia niatkan. Oleh itu, sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, yakni tidak ada perkara lain yang menyebabkan dia berhijrah selain daripada untuk mendapat keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, yakni dia akan mendapat ganjaran hijrah tersebut. Dan sesiapa yang berhijrah untuk mendapat apa-apa perkara dunia ataupun untuk berkahwin dengan mana-mana wanita, maka hijrahnya itu hanyalah untuk apa yang telah diniatkan dan tidak ada apa-apa ganjaran di sisi Allah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yub'atsun nas ala niyyatihim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan mengikut niat-niat mereka. Yakni seorang akan diperlakukan berdasarkan niat-niat mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan mengikut niat-niat mereka. Yakni setiap orang akan diperlakukan berdasar niat-niat mereka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil Ka'bata fa idza kanu bi bayda'i min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketumbukan tentera akan keluar dengan niat untuk menyerang Kaabah. Apabila mereka sampai di satu medan, yakni padang sahara yang luas, maka mereka akan ditenggelamkan di dalam bumi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, bagaimana mereka semua sekali ditenggelamkan sedangkan dalam kalangan mereka ada peniaga-peniaga, ada orang yang bukan daripada kalangan tentera itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan ditenggelamkan semua sekali. Kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut keadaan niat-niat mereka. Yakni mereka akan diperlakukan berdasarkan niat-niat mereka. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis dan ayat Al-Quran mengenai ikhlas. Ikhlas niat kita dalam setiap amalan kita perlu ikhlas. Kerana setiap amalan kita akan dinilai mengikut keikhlasan niat kita itu. Jadi sama-samalah kita betulkan niat kita dalam setiap amalan kita. Mudah-mudahan Allah terima, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah. Astagfirullah.